hari yang dijanjikan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kaumnya mendapati keadaan suasana pada hari itu berubah. Daripada biasanya langit cerah, tiba-tiba mendung. Mendung bukan kecerah balik, mendung lagi sampai gelap, tuan-tuan. Sehingga kaumnya dah merasakan ada sesuatu yang tak kena yang akan berlaku. Lantas mereka teringat akan pesanan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Teringat mereka. Dan ini diabadikan dalam surah Yunus, tuan-tuan, ayat yang ke-98. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kalau kita nak cerita tentang Nabi Yunus ni, selain daripada surah Al-Anbiya ayat yang ke-87, 88, tuan-tuan juga boleh refer kepada surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Ayat ini juga memperincikan apa yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dan juga surah Yunus lah. Jadi apa yang berlaku, kaumnya melihat dalam keadaan yang tak senang ni, ini ada satu benda tak berlaku ni, ada satu benda yang akan berlaku ni. Macam mana ni? Apa yang berlaku, tuan-tuan lihat dalam surah Yunus 68. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizy fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Dan mengapa tidak ada suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tak kala mereka beriman, kami hilangkan daripada mereka azab yang menghina dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Kenapa penting ayat ini, tuan-tuan? Ayat ini menceritakan kepada kita tak kala kaum Nabi Yunus berada dalam situasi yang genting itu, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mendetikkan di dalam hati-hati mereka keinsafan. Mereka insaf. Tengah kelam kabut ni nak cari Nabi Yunus, Nabi Yunus dah tak ada. Jadi mereka pun insaf dan beramai-ramai. Dalam kitab tafsir menceritakan bagaimana mereka beramai-ramai, anak isterinya, suami isterinya, ayah dan maknya, anak-anak kecilnya, bawa sekali dengan haiwan-haiwan peliharaan, mereka pergi ke tengah-tengah padang mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat rahmat dan rahimnya, walaupun dah permulaan nak turunkan azab tu, bibit awal nak turunkan azab tu, bila dilihat hamba-hambanya menadah tangan memohon keampunan, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala pause sekejap dan tarik balik azab tu, tuan-tuan. Allahu Akbar walillahil hamd. Tak jadi, tuan-tuan. Sebab tu dalam ayat ini diceritakan bagaimana semua kaum-kaum yang diutuskan para anbiya kepada mereka, apabila mereka menolak akan dakwah rasul-rasul mereka, Allah akan turunkan azab, kecuali kaum Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kalau buat soalan kuis, kaum manakah yang mula-mula berada dalam keadaan sesat dan kemudiannya kembali balik ke pangkal jalan? Dibicarakan dalam surah Yunus ayat ke-98. Disebut sini kan, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus, kecuali kaum Yunus, tuan-tuan. Allah bagi second chance, peluang yang kedua. Allah turunkan rahmat maghfirahnya kepada kaum tersebut, dan Allah hentikan azab yang ingin diturunkan kepada kaum tersebut. Namun begitu, tuan-tuan, Nabi Yunus telah meninggalkan mereka. Apa cerita Nabi Yunus? Nabi Yunus pun pergi berjalan ke tepi pantai di satu pelabuhan dan lihat ada satu bahtera yang sedang berlabuh, dan dia pun naik di bahtera tersebut ataupun kapal tersebut untuk pergi ke satu destinasi yang kita pun tidak disebut dalam kitab-kitab tafsir. Yang penting Nabi Yunus taraka qaumahu mughadiban, meninggalkan kaumnya dalam keadaan kecewa, marah. Nabi manusia biasa dan dia tak tahu apa yang berlaku selepas tu. Jadi Nabi Yunus pun mengikut menaiki bahtera tersebut
dan berlayarlah bahtera tersebut menuju ke destinasi yang tertentu. Dan dalam pelayaran itu, tuan-tuan puan-puan rahimahumullah, digambarkan, diceritakan kepada kita, tiba-tiba bahtera ini dipukul dengan ombak yang kuat, sehingga menyebabkan nakhoda kapal bertanya. Ada sebahagian daripada para mufassir mengatakan, nakhoda bertanya kepada penumpang-penumpang, siapakah di kalangan kalian yang lari daripada tuannya? Siapakah di kalangan kalian semua yang lari daripada tuannya? Kebiasaannya, keadaan-keadaan yang luar biasa ini berlaku apabila seseorang itu lari daripada tuannya. Semua orang tengok, masing-masing tengok, antara satu sama lain, nahnu ahrar, kami ni orang bukan orang hamba abdi. Semua-semua kata kami ni okey, tak ada apa-apa. Jadi nakhoda kapal melihat ombak masih lagi memukul kapal tersebut, bahtera tersebut. Lantas arahan nakhoda, kita keluarkan muatannya supaya meringankan sikit kapal. Semua keluarkan muatan. Tak cukup lagi, salah seorang daripada kamu perlu didilitkan daripada bahtera, perlu dikeluarkan daripada ni, perlu di-eject daripada bahtera ni. Lantas nakhoda adil, dia boleh saja Haji Rasul keluar, dia boleh daripada nakhoda tapi tidak diabadikan dalam surah As-Saffat 141, fasahama fakana minal mudhadi. Lantas mereka pun mengundi tuan-tuan, masing-masing mengundi, tengok peluang masing-masing, dan dia dapat kali pertama jatuh undi pada Nabi Yunus. Allahu Akbar. Nabi Yunus tak pertahankan diri dia, tapi orang lain kata tak mungkin Nabi Yunus, hadza huwa nabiyullah, la yumkin, tak mungkin. Kali kedua jatuh lagi pada Nabi Yunus, kali ketiga jatuh lagi pada Nabi Yunus. Nabi Yunus dah rasa tak senang dah, dia tahu ada benda yang tak kena yang beliau lakukan, tuan-tuan. Dia dah dapat agak dah. Lantas Nabi Yunus pun menanggalkan pakaiannya, dan beliau pun terjun ke dalam laut. Dan disitulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, menyambungkan penceritaan tersebut di dalam surah As-Saffat ayat ke-141, tuan-tuan. Fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabathnahu bil'ara'i wa huwa saqim wa ambatna alayhi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu famatta'nahum ilahin. Jadi tak kala Nabi Yunus terjun ke dalam lautan, Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan ikan nun ataupun ikan paus untuk menelan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dan dalam keadaan itu, tuan-tuan, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala marahkan hamba-Nya ini, marahkan nabinya ini, Allah arahkan kau telan je, telan aja. Dan sifat ikan bila telan tu bukan telan biasa, tuan-tuan, telan orang yang ada dalam perut tu memang takkan hidup lah, tuan-tuan. Jadi rezeki ikan tersebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab tafsir menyatakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada ikan tersebut, di mana beliau mengatakan, wahai ikan nun, jangan kau apa-apakan akan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dia kata, janganlah engkau memakan daging Yunus dan merosakkan tulang-tulangnya, kerana Yunus bukan rezekimu, dan perutnya ini sebagai pelindungnya sahaja. Perutmu ini adalah sebagai pelindung atau penjara buatnya sahaja. Nampak, tuan-tuan? Jadi Nabi Yunus secara rasminya berada di dalam perut ikan nun, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini bukan cerita fiksi,
tapi dia adalah satu cerita yang benar, dan dia bukan sekadar mujarrad satu penceritaan apa yang berlaku kepada Nabi Yunus. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil di penghujung bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Nabi Yunus berada dalam perut ikan Nun ini dalam keadaan Nabi Yunus penuh dengan keinsafannya, penyesalannya, sehingga disebut dalam ayat surah Anbiya ini, fanada fi zulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus sedar beliau sekarang ni berada dalam perut ikan Nun yang penuh dengan kegelapan, tuan-tuan. Bukan sahaja gelap perut ikan Nun, tapi juga beliau berada dihiasi, disulami dengan gelap dasar lautan, dan juga di tengah-tengah kegelapan malam, tuan-tuan. 3 kali kegelapan. Sebab itu dalam ayat dikata fi zulumat, bukan fi zulmah, lakin fi zulumat. Kegelapan yang teramat sangat. Tuan-tuan pernah pergi penjara tak? Tak pernah pergi. Saya alhamdulillah sempat pergi 4 penjara tahun ni, dalam bulan Ramadan ni. Di Selangor ni ada 4 penjara, tuan-tuan. Betul Tuan Mustari 4 penjara. Penjara Sungai Guluh, penjara Kajang, penjara Puncak Alam pun ada penjara tau. Pusat Correctional Puncak Alam untuk juvenile case. Dan yang keempat, penjara dekat Sepang, tuan-tuan. Kat Sepang ada satu penjara. Ni penjara yang orang kata yang dia dah sampai ke penghujung dia punya tempoh, dan dia berkhidmat kepada masyarakat pada ketika itu dalam tempoh-tempoh tertentu. Dia punya ni pun dia punya saya first time tengok kan, macam-macam warna, tuan-tuan. Warna ungu, warna merah, warna biru. Kalau dekat Sepang tu warna hijau, hijau muda macam Maju Datuk kan. Warna hijau, hijau muda. Masing-masing ada dia punya penafsiran dia. Penjara, tuan-tuan, gelap macam mana pun sifat penjara ni, tetap ada tempat-tempat yang akan masuk cahaya, tuan-tuan. Tapi perut ikan Nun, tuan-tuan, gelap sangat-sangat. Dan di sinilah kita lihat bagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wasallam dalam keadaan kegelapan itu, beliau terbitnya rasa keinsafan tu, tuan-tuan. Keinsafan yang amat sangat. Menyesal, insaf dalam penuh kegelapan, tuan-tuan. Sebab tu gelap ni adalah suasana yang paling sesuai untuk menerbitkan rasa keinsafan kepada kita semua. Sebab tu dalam Qiyamul Lail, tuan-tuan, waktu yang paling baik, ni pandangan saya ingat tuan-tuan, report pada Jaiz kalau berbeza dengan pandangan tuan-tuan minta maaf bahaya sekarang ni, susah sikit, berbeza sikit je report. Letih betul umat ni. Tuan-tuan, qiyam yang paling baik, tuan-tuan, adalah qiyam bersendirian. The best. Saya tak menafikan tuan-tuan buat jamaatan, boleh, tak ada masalah. Tapi beberapa momen sebelum ataupun selepas qiyam berjemaah, tuan-tuan kena bersendirian. Momen bersendirian, saat-saat bersendirian, tuan-tuan. Surah Mawadah ni ada banyak posisi-posisi yang kritikal, yang cantik. Ke atas ada sudut-sudut tertentu, tuan-tuan, pada waktu malam gelap kalau boleh kita buat sekiam jama'i pukul 4 kan, pukul 3 pagi dah datang dah. Tuan-tuan cari spot-spot tertentu di dalam, kalau dalam sejuk sangat letaklah di luar kan. Tuan-tuan munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita ada malam 27, malam 28, malam 29, kalau tak raya lagi ada malam ke-30, tuan-tuan. 4 malam ni, tuan-tuan, malam yang cukup istimewa, dan kemungkinan ini merupakan malam-malam terakhir bagi kita, tuan-tuan. Rebutlah, tuan-tuan, bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirkan rasa penyesalan kita,
keinsafan kita tuan-tuan pada Allah di atas segala kesilapan, kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan pada Allah, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Fanada fi zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Penting tuan-tuan ini juga daripada ayat ini juga kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajar kepada kita fiqhud doa, cara kita berdoa tuan-tuan. Doa ni pun ada caranya, ada disiplinnya tuan-tuan. Dia tak boleh terus minta pada Allah, tak sesuai tuan-tuan. Sebab tu para ulama menggariskan beberapa adab-adab berdoa ini kita kena mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian dulu pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Disusuli pula dengan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Puji-puji dulu Allah. Nak minta sesuatu yang besar tuan-tuan, puji dulu, puji dulu. Selawat disusuli dengan selawat. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, apa lagi yang perlu dibuat tuan-tuan? Pada selepas itu tuan-tuan, barulah zahirkan keinsafan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam kalimah doa tasbih la ilaha illa anta tuan-tuan, dia bagi kepada 3 tuan-tuan. Pertama sekali Nabi Yunus mulakan dengan kalimah tauhid. Dia nak realign balik. Dia nak perbetulkan balik sabat kita pada Allah. La ilaha illa anta, pengiktirafan dia. Dia memperbaharui balik tauhidnya pada Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali-Mu ya Allah. Subhanak. Kemudian disusuli dengan puji-pujian, maha suci Allah. Barulah selepas tu inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ni di kalangan orang-orang yang zalim. Betul tuan-tuan perasan tuan-tuan itu fiqh doa yang perlu kita ikut tertib-tertibnya. Jangan terus Rabbana. Susuli dulu tuan-tuan. Dan kita lihat banyak lagi doa-doa Nabi SAW Sayyidul Istighfar juga dimulakan dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kan? Dimulakan dengan kalimah tauhid, Sayyidul Istighfar, kan? Kemudian kita lihat juga Nabi SAW banyak mengajar kita doa-doa penyesalan tuan-tuan. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah aku telah menzalimi diriku, zulman kathira, dengan kezaliman yang banyak sangat. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang akan mengampunkan dosa kecuali-Mu ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunkanlah diriku ya Allah. Ya Allah, kau turunkanlah maghfirah kepada diriku ya Allah, daripada-Mu ya Allah. Itulah kenapa tuan-tuan apa kita dapat dari situ? Kenapa Nabi mengajar Aisyah doa 10 terakhir Ramadan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan sebelum baca doa ni tuan-tuan biasa juga baca doa Allahumma ighfirli, betul kan? Kita biasa baca doa Allahumma ighfirli wa li walidayya. Allahumma ighfirli, Allahumma innaka afun. Kalimah ghafara dengan afa lain kan? Tahu makna kan? Tahu bezanya kan? Tuan-tuan semua dah biasa dengar. Sebab apa beza tuan-tuan? Sebab kalau afa beri keampunan dan dipadamkan rekod dia. Kalau ghafara tuan-tuan hanya diberi keampunan tapi rekod masih ada tuan-tuan. Inilah the power of doa Aisyah radhiyallahu taala. Sebab itu tuan-tuan, selain daripada Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita susuli juga dengan penyesalan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ini tuan-tuan. Penyesalan beliau tuan-tuan amat penting, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam merakamkan doa Nabi Yunus di dalam hadisnya, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Nabi SAW ada bersabda, na'am da'watu dhinun idh huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbah fi syai'in qad illa istajaba lahu. Maksud ayat ini,
Sungguhnya sebaik-baik doa adalah doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di dalam perut ikan Nun, dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di mana barang siapa di kalangan salah seorang daripada orang muslim yang berdoa dengan doa ini kepada Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doanya, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan lupa untuk kita dahulukan dengan la ilaha illa anta. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian disusuli dengan permintaan kita, tuan-tuan, permintaan kita, dan jangan lupa dengan tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang-kadang orang doa minta macam-macam, doa dah cantik awal tapi akhirnya tak ditutup dengan Rabbana atina. Sebab dia ingat apa yang diminta tu lebih baik daripada Rabbana atina. Sebenarnya Rabbana atina ini adalah jawami'ul kalim, jawami'ud doa. Dia merupakan keseluruhan daripada segala permintaan kita. Kita rasa permintaan kita ni dah best dah. Tidak, tuan-tuan, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya apakah doa yang paling baik ketika bertawaf Baitullah Al-Haram, para sahabat mengharapkan doa yang ekstra yang baik, tapi Nabi kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang mesti kita titipkan sebelum kita menamatkan permintaan kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi kita semua, tuan-tuan. Dan di penghujung kisah Nabi Yunus ni, tuan-tuan, beliau ditelan, beliau dimuntahkan semula, fanabathna, dikeluarkan di tepi pantai dalam keadaan yang lemah, sakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pohon labu, dikatakan pohon labu oleh para mufassir, dan dengan pohon labu inilah memulihkan keadaan Nabi Yunus. Dan setelah Nabi Yunus sihat, Nabi Yunus balik ke kampungnya, dan Nabi Yunus terperanjat bila melihat kaumnya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya ini, tuan-tuan, banyak pengajarannya, tuan-tuan. Antara pengajarannya, tuan-tuan, bila kita berdakwah, bila kita mengajak orang kepada kebaikan, mesti ada sifat sabar, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala maha sayangnya kepada Nabi Yunus. Allah didiknya, takdibnya dengan pengajaran, dengan penjara itu, supaya Nabi Yunus kembali balik keinsafannya, tuan-tuan. Kena banyak sabar bila kita berhadapan, lebih-lebih lagi dengan kaum keluarga kita, tuan-tuan, yang susah nak solat dalam bulan Ramadan, yang masih lagi menghadap benda-benda mungkar dalam bulan Ramadan. Jangan kita rasa jemu untuk terus menasihati mereka, tuan-tuan. Terus sihat, teruskan nasihat, tuan-tuan. Tengok, tuan-tuan, tengok kan macam mana Sayyidina Umar buat kan dalam bulan Ramadan ni. Sayyidina Umar kan kejutkan ahli keluarga kan, wa'mur seraya beliau as-salah, solat. Kemudian disebut ayat wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kaum keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atas misi tersebut, tuan-tuan. Wastabir 'alaiha. Jadi, tuan-tuan, yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, setiap anak Adam ni berdosa, tuan-tuan. Kita ni pendosa, tuan-tuan. Tapi jangan lupa rahmat Allah Subhanahu wa taala cukup luas, tuan-tuan. Luas macam mana pun dosa kita, banyak macam mana dosa kita, tuan-tuan, Allah tetap akan mengampunkan segala kesilapan dosa yang pernah kita lakukan. Kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak-anak Adam ini pendosa, lakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ini, tuan-tuan, adalah mereka yang kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penghujung kita dapat sampai ke penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah golongkan kita al-utaqa minan nar, di kalangan orang-orang yang diisytiharkan bebas daripada api neraka nanti, tuan-tuan. Ini antara kita punya goal and dream kita, tuan-tuan. Kita nak pastikan tak kala di menjelang takbir hari raya, tuan-tuan, kita berubah menjadi orang baru yang telah kita bersihkan diri kita daripada segala kesilapan dan kesalahan. Kita memaafkan di antara satu sama lain,
Dan mudah-mudahan jikalau Allah nak tarik nyawa kita, nak jemput kita, kita rasa dalam keadaan yang tenang, peace of mind, dalam keadaan kita telah selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara pesanan Nabi Yunus, keinsafan Nabi Yunus yang patutnya kita mengambil iktibar untuk kita jadikan sebagai ibrah untuk kita menghabiskan saki-baki malam-malam kita di bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf ambil sedikit masa tuan-tuan untuk bertadarus. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh la rada li fadlika wa la ma'buda bihaqqi siwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ya rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.